Allahu 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 Allah. Baik, soalan ada dua, iaitu pertama ialah tentang umat Islam pada zaman Nabi itu adalah umat yang terbaik, dan masalah kita pada hari ini tadi saya sebut adalah berkaitan dengan ilmu. Tetapi hari ini kita juga ada lambakan penceramah yang popular di media kerana adanya media, bukan kerana ilmu mereka. Okey? Betul ke? Jadi soalannya adalah, adakah ilmu itu merupakan satu masalah? Sebab mereka jugalah itu yang memecah belahkan dan sebenarnya. Saya setuju bahawa memang hari ini ramai yang mengenali penceramah dan sebagainya melalui media, dan itu media. Tetapi tuan-tuan dan puan, saya perasan masalah dia di surau dan masjid pada hari ini bukan kerana tak ada pengisian kuliah. Tetapi masalah yang saya sebut tadi, kalau tuan-tuan dan puan masih ingat, majoriti kita datang ke majlis ilmu tak bawa pen dan kertas. Kalau tak bawa pen, kita tak ingat, kita tak rujuk. Bila tak ada rujukan, kita tak ingat macam mana kita nak beramal dan berubah. Yes, memang saya setuju. Penceramah ada yang datang membawa orang kata apa, ilmu-ilmu yang berbeza, sehingga ada kalanya kita merasa keliru. Tetapi sebenarnya, andai kata kita telah belajar tentang asas agama, kita belajar formula agama, kita akan dapati pertentangan itu sebenarnya pertentangan yang sihat untuk menandakan kepada kita bahawa betapa luasnya Islam. Masalahnya ialah bila kita datang, kita ada penceramah yang berbeza, maka penceramah datang, kita pula kadang-kadang orang yang belajar agama ni, niat dia lain sikit. Penceramah ni datang, dia tanya soalan yang sama. Penceramah lain datang, dia akan tanya, "Ustaz, saya nak tanya soalan dekat Ustaz." Hari tu ada satu ustaz datang ceramah kat sini. Saya tanya soalan ni kat dia. Saya dah tahu jawapan dia. Saya nak tahu jawapan ustaz. Faham maksud saya? Dia nak melagakan. Wahal itu bukan adab untuk belajar. Adab belajar ialah, "Ustaz, saya nak tanya pendapat ustaz." Tak payah nak sebut ustaz dulu pernah datang, tak. Bila kita dapat perbezaan. Ataupun kita boleh terus, dia sebenarnya ada adab-adab penuntut ilmu. Iaitu kita tanya, "Ustaz, saya nak tanya, saya pernah mendengar di mana dalam satu hukum ini dia ada beberapa pendapat ulama." Jadi sebenarnya macam mana sebagai manusia yang normal, sebagai Muslim yang awam, mana satu yang saya rasa perlu pilih? Macam mana nak membantu saya? "Ustaz, boleh bagi tak saya formula?" Itu adab. Dia kata, "Ustaz, saya rasa salah." Kau tanya ustaz, siapa yang betul? Maksudnya, lambakan penceramah ini saya tak nafikan ada yang datang hentam-menghentam. Sebab itu saya kata, ini nasihat saya sajalah. Jangan jemput penceramah yang suka hentam-hentam. Itu je. Sebab masjid, tempat kita bersatu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jemput penceramah yang suka datang, kutuk orang ni, kutuk orang tu, siap sebut nama lagi, siap sebut nama parti lagi. Orang macam ni, saya kata, tuan-tuan dan puan, kalau akhlaknya tak ada, adabnya tak ada, dia sepatutnya hanya mengkritik ilmu. Maksudnya, saya tak setuju dengan pendapat dia kerana saya tak bersetuju dengan orang yang mengatakan begini. Okey, fine. Dia tak sebut nama. Itu untuk tujuan percambahan ilmu kita. Contoh, saya juga terdedah dengan banyak perbezaan pendapat. Tetapi saya berkawan dengan semua. Sebab saya respect dari mana mereka dapat, saya cuba mendalami. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz, tetapi saya cuba nak faham sebab saya rasa enjoy. Semakin saya belajar, tuan-tuan dan puan, saya rasa, best gila Islam ni. Serius. Saya ini meremang bulu roma tau. Ini menandakan saya cakap betul lah tau. Sebab bila kita seronok benda tu, kita meremang tau. Yes, bila saya belajar dengan ustaz ni, dengan ustaz tu, walaupun mereka ni manhaj berbeza, saya rasa, best gila Islam ni. Khazanah Islam ni. Kadang-kadang kita yang rasa kita betul, wahal kitab satu pun tak baca lagi. Tapi bila kita dengar ustaz-ustaz ni berbeza, okey, aku respect dia. Wah, Masya Allah. Khazanah Islam ni luas gila. Maksudnya, tuan-tuan dan puan, dia memberikan kita satu ketenangan bahawa bila ustaz tu bercakap, kita tahu dia bercakap berdasarkan ilmu. So yes, memang masalah dia jadi perpecahan juga kerana ilmu, kerana dia ada ilmu dia tak amalkan. Itu je. Allah macam saya sebut tadi lah, perintah khusus dalam Quran, bersatu. Betul? Ada tak perintah dalam Quran suruh kita bercerai-berai? Tak ada. Habis tu bercerai-berai, pasal apa? Perintah dalam Quran, sunnah, very clear. Bersatu.
Walaupun ada hadis Nabi kata, umatku akan berpecah jadi 73. Tapi yang kita pergi fikir yang 73 tu buat apa? Nabi tak kata, umatku wajib berpecah 73. Tak. Nabi hanya kata, dan umatku akan berpecah. Tapi adakah itu harapan Nabi untuk kita berpecah? Tak. Tetap kena berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi saya, yang saya nampak bila saya dah belajar dan sebagainya, iaitu tuan-tuan dan puan-puan, bersatu padu, ambil ustaz-ustaz pun tak apa, belajar, lepas tu tanya formula. Jangan sekadar tanya hukum. Kalau kita selalu tanya, cikgu, 2 campur 2 berapa? 4. Okey, kita dapat jawapan 4 je. Selama-lamanya kita akan tetap pada kadar yang statik, iaitu kita hanya tahu jawapan, tak tahu formula. Tetapi yang kita nak ialah, cikgu ni tak ada, boleh tak aku jawab soalan 3 campur 3? Macam mana kita nak tahu jawapan 3 campur 3 adalah 6? Iaitu kita kena belajar formula itu. Dalam Islam pun ada formula pembelajaran. Saya ajak tuan-tuan dan puan-puan, kami ajar mu'alaf, 3 kelas, 4 kelas. Bukan kata mereka jadi ustaz. Ajar 3 kelas, 4 kelas. Mereka dah nampak formula kecantikan Islam. Wah, Islam pun ada sistem ini macam kah? Senang mau ikut lah. Wah, tak senang lah. Kalau dulu, contoh saya dulu sebagai penganut agama Buddha, apa sistem? Apa formula? Tak ada. Apa yang Sami cakap itu semua betul. Tak. Islam, dia mengizinkan kita bertanya. Islam membenarkan kita bertanya. Sebab tu saya suka buka soal jawab, supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh soal saya balik. Supaya kita sama-sama belajar. Tak semesti, kalau tak setuju, no problem. Tanya orang lain. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa ustaz lain cakap tu lebih dekat dengan takwa, bukan lebih dekat dengan hawa nafsu. Jangan tanya, ustaz, apa hukum rokok? Kalau dah dekat masjid di Selangor dah keluarkan fatwa haram, dia nak cari juga ustaz. Aku rasa aku tak setuju dengan ustaz ni, sebab dia merokok kan. Lepas tu lah jumpa seorang ustaz. Inilah baru ustaz yang betul. Itu jadi masalah. Faham tak tuan? Sorry, soalan kedua, ini Cina sudah lupa. Bukan Melayu je mudah lupa, Cina pun mudah. Betul. Akhirnya, memang kita yakin, akhirnya Islam akan menang. Tetapi sebelum Islam menang, dia ada perjuangan. Dia ada perjuangan. Dan tuan-tuan dan puan, jangan lupa, bila kedatangan Dajjal, akan ada pengikut Dajjal. Dan majoritinya adalah wanita. Minta maaf ibu-ibu. Tahu kenapa? Sebab terlalu banyak emosi. Kalau tengok K-pop, J-pop, perempuan paling ramai menangis, melalap. Lelaki pun apa kurangnya? Pemain bola sepak, selebritinya dan sebagainya. Bila Dajjal datang, dia akan janjikan syurga dan neraka. Dia boleh menghidupkan orang yang mati sehingga orang percaya dia adalah Tuhan. Maksudnya tuan-tuan dan puan, dia ada ujian di situ. Bila Islam menang, saya selalu sebut. Jawapan ini saya cuba ringkaskan. Saya selalu sebut. Saya tak meragui langsung kemenangan Islam pada akhir zaman. Saya tak meragui. Tak. Tapi soalan saya untuk saya selalu tanya diri saya. Bila Islam menang, saya ini penuntun ataupun sebahagian yang cuba menentang Islam, ataupun sebahagian daripada yang berada di padang memenangkan Islam. Penuntun ramai. Bila aksiden, yang turun ni, menolong ni ramai ke? Sikit je. Yang ramai tu tengok je. Isunya tuan-tuan dan puan, saya dah sebut dah. Saya tak risau kemenangan Islam. Pasti menang. Firman Allah, sabda Nabi. Confirm. Isunya, waktu Islam menang, saya di mana? Kalau saya dah mati tak apa. Tetapi saya tahu saya akan mati. Tetapi saya mati dalam keadaan apa? Saya mati dalam keadaan tunggu mati, ataupun saya mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak meragui. Soalan saya ini, saya nak lontarkan balik pada tuan-tuan dan puan-puan. Ketika Islam menang, kita ni mana? Ada orang yang lahir Islam, tapi akhirnya jadi penentang Islam. Akhirnya, dia yang memburukkan Islam. Ramai kan hari ini kan? Ada orang, dia suka tengok je. Oh, dia buat. Apa dia buat? Buat kerja dia tengok. Apa kerja dia? Kerja dia komplain. Itulah kerja dia. Tak. Saya nak, ini harapan saya, ini tujuan saya. Kita dah janji pada Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Jangan lupa janji kita. Janji kita kepada Allah, inna solati, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku. Dia tak kata ibadah je. Hidupku, matiku, lillahi, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam Islam, bagi saya lah kan, ini saya harap boleh motivasi. Dulu saya sebelum menceburkan diri dalam dakwah dan belajar agama, saya dah fikir dah, lepas pencen aku nak duduk mana. Tapi bila saya dah start belajar agama, saya dah mula suka dengan sirah. Saya kata, pencen saya adalah waktu mati. Sebab apa? Sama ada saya duduk kampung, saya berhijrah, saya duduk, saya tidur, saya makan pun boleh mati juga. Tetapi kenapa tak nak pilih mati ketika berjuang? Sedangkan itu adalah kematian lebih mulia. Buat apa saya nak tunggu mati? Saya dah cakap dengan isteri saya. Saya kata, sebab saya banyak kembara ke luar negara, ke tempat dunia, negara ketiga, dengan orang yang ganas-ganas juga. Saya kata, andai kata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saya meninggal kat luar, tak payah bawa balik. Tanam je kat situ. Tanam, bawa balik buat apa? Biar tanam kat situ. Supaya bila tanam kat situ, saya nak ungkapkan apa yang disebut oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub, kan makam dia di Istanbul. Dia bagi tahu kepada sahabat. Dia kata, jikalau ditakdirkan oleh Allah, aku meninggal, aku mati di sini, maka tanamlah aku di tempat terakhir yang kalian boleh masuk, supaya bila Allah bangkitkan aku pada hari kiamat, aku boleh berkata dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sejauh ini sahajalah aku, kakiku ini boleh membawa diriku untuk menyebarkan agamamu. Allah